Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So seperti biasa, yang tak biasanya selalunya Hafiz yang cerita, tapi kali ini disampaikan oleh saya sendiri dalam segmen Malam Seram. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hari ini saya berkeseorangan tanpa Hafiz, di mana Hafiz sekarang ni tak berapa sihat dan kita kena bagi dia rehat. Jadi dalam masa terdekat ni mungkin ada 3-4 video yang mungkin tak ada Hafiz. Jadi kat sini kita sama-sama dengan doa supaya Hafiz cepat sembuh dan korang boleh tengok Hafiz balik yang dah kacak dengan potongan rambut yang baru. So sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik. Okay, kali ni kita masih lagi slot bersama caller ataupun pencerita secara dalam talian bersama. Dan kali ni dari mana? Kita akan dengarkan kemudian. So, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, boleh bagi tahu nama dan tinggal kat mana? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nur Iftikhar Irfan. Panggil Irfan je lah. Okay, saya tinggal di Kota Baru, Kelantan. Okey, ini adalah satu-satunya cerita daripada Kelantan yang kita terima. Sebelum ni pun ada macam Kak Jam cerita Kelantan walaupun dia daripada Johor. Dan ini adalah wakil lelaki daripada Kelantan. Jadi kita sama-sama nak dengarkan cerita yang nak dikongsi bersama Irfan. Okey Irfan, boleh ceritakan pengalaman yang pertama? Okey, cerita ni mengisahkan tentang family saya, yang di mana ayah saya start kena santau pada tahun 2016. 2016. Okay. Kalau orang Kelantan tahulah Kubang Krian ni tempatnya kan. Saya tinggal di Kubang Krian. So ayah saya kerja di Tanah Merah. Okay, so nak pergi ke sana, nak pergi ke Tanah Merah tu akan mengambil masa dalam 1 jam lebih jugalah. Okay. Okay, so dalam masa 2016 baru dia dapat rezeki lah kan, dapat naik pangkat apa semua, and dapat tempat kerja baru pula dekat Kubang Krian. Dah 5 minit macam tu lah kalau dari rumah nak pergi ke tempat kerja baru. Okay. So masa last day dia kerja dekat Tanah Merah tu, malam dia nak balik tu dari tempat kerja dalam lebih kurang pukul 11 lebih macam tu lah. Dia drive, masih tengah drive tu, mata dia tiba-tiba kabut sebelah kiri. Memang tak nampak terus lah sebelah kiri. Okay. Masa dia tengah drive tu, mata dia kabut, lepas tu dia start berpeluh apa semua. And tiba-tiba dia dengar suara perempuan dalam kereta. Suara perempuan tu tanya dia macam ni, kau nak mati ke? So dia terkejut lah, tiba-tiba ada suara macam tu kan dalam kereta. Oh, okay. So, dia masa tengah drive tiba-tiba mata dia kabur and ada suara yang bisikkan kat telinga dia yang tanya, kau nak mati ke? Time tu, malam tu. Okay. So dia pun terkejut lah, tiba-tiba mana datang suara tu kan. Time tu dia pun seorang je balik kerja. Dia pun berhenti lah tepi jalan, dia istighfar apa semua. Start situ lah, dalam cakap dalam 15 minit macam tu lah, dia rasa tak sedap badan apa semua. Lepas tu dia start muntah. Dia pun keluar dari kereta tu, dia muntah. Bukan muntah biasa yang kita semua muntah lah.
keluar rambut, segumpal rambut keluar. Oh. And kebanyakannya rambut lah. Okay, selain pada rambut tu, apa yang boleh nampak lagi yang keluar? Dia nampak satu macam batu magnet, tau tak? Oh, batu. Batu magnet. Dia banyak jugalah, banyak ketul jugalah. Bila kita satukan, dia melekat, tau tak, batu tu. Oh. Okay. Benda kita orang boleh tahu je sebab ayah saya dia bawa balik benda tu, dia simpan dalam plastik, dia bawa balik sebab dia tak tahu, so dia nak refer kepada ustaz lah time tu. So kita orang pun refer kepada ustaz, pergi berubat apa semua. So dia cakap dah kena santau lah. Okay, bila dah tahu kena santau tu, lama kelamaan makin teruk lah ayah saya, muntah pagu apa semua. Daripada malam sampai ke 2-3 pagi muntah, tak makan. So dari situ kita orang pun lebih pada 10 tempat lah pergi berubat, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor pun pernah pergi. Cakap benda sama cakap, iaitu dia cakap dari Siam lah yang santau ni. So mostly memang semua tempat berubat tu dia cakap santau ni dari Siam? Ya, dari Siam. Orang tu guna cara Siam. Okay. So masa startnya dia kena santau tu, hanya ayah saya je yang sakit. Tak ada sentuh family apa semua lagi. Dalam pertengahan tahun tu, nak jadikan cerita, dia dapat, macam mana yang cakap, dia dapat satu mimpi dari Tok Sami, tau. Okay, Tok Sami ni bagi satu mangkuk untuk dia minum. Tok Sami tu cakap suruh minum sebab air tu air suci, dapat hilangkan dia punya santau tu. Tapi ayah saya tolak. Okay, start situ, bila dia tolak tu, dia start sentuh family saya semua lah. Okay. Itu cerita yang pertama. Okay. So kalau kita nak tengok balik mimpi tu, yang bagi air tu Sami, mungkin kat situlah juga kita boleh dapat tahu yang benda tu mungkin daripada Siam. Tapi kita pun tak nak ada apa-apa sentimen perkauman atau agama dalam ni. Cuma selalunya orang kalau kata daripada Siam ni, dia punya penangan tu lain macam sikit. And kalau ikut cerita daripada Ifan ni, kita boleh cakap ni kerja orang dengki lah. Kita pun tak tahu kenapa nak cakap orang Melayu kita ni dengki ke, tak sure juga. Mungkin kaum lain pun ada, cuma dia tak ada pepatah yang macam kita, Melayu dengki, Melayu makan Melayu atau seumpamanya. Cumanya kepada pendengar kat luar, kalau orang lain tu ada rezeki lebih pada kita, lebih sikit dapat pada kita sepatutnya kita mendoakan dia. Itu rezeki dia, tupat dia. Kita sepatutnya adakan persaingan yang kita ada rasa untuk bersaing lebih secara sihat, bukannya cara macam ni. Kalau macam ni, nanti kat akhirat korang juga yang susah. Jadi tak tahulah nak cakap, zaman sekarang pun masih ada lagi benda-benda yang macam ni. And benda ni benda betul, sampai sekarang pun masih ada. Okay Fan, cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni, lepasnya mimpi tu, okay, dalam selang 2-3 hari tu, dia start mula sentuh family saya. Dalam dekat bulan 7 macam tu, bulan 2016. Saya rasa masa tu bulan puasa lagi. Okay, kita orang satu family keluar rumah, dekat halaman rumah je lah, kemas-kemas sampah apa semua kan. Okay, dalam pukul 5.30 kita orang keluar, 6.45 kita orang masuk. 6.45.
Okey, 6.45 kita orang masuk. Okay, saya yang last masuk sebab saya nak kunci pintu apa semua. Okey. Okay, adik-adik saya semua, ayah mak saya masuk. Okay, bila saya masuk nak kunci pintu, adik saya yang kedua ni, lelaki ni tanya saya, mana Ana, adik perempuan bongsu saya. Saya bercakap lah, Ana mandi kot, dia keluar tadi. Dia bercakap tak ada dalam bilik, sebab dalam bilik tu gelap. Dia kata dalam tandas pun gelap, tak ada apa-apa, tak ada siapa pun. So saya buat tak ambil pot sangat lah, sebab mungkin dia main dengan kakak dia ke apa kan. Okay, bila kita orang panggil Ana, dia tak menyaut. So mak saya pun risau lah, ingatkan dia jatuh ke apa ke dalam bilik air ke. Kita orang pergi ke bilik dia, memang tak ada siapa pun. Kakak dia dengan adik saya lelaki tu duduk depan TV. Ana tak ada. So kita orang pun cari dia, cari sampai ke luar rumah lah, ke rumah jiran lah. Dia ada rumah jiran kan. Memang tak ada. So saya pergi ke belakang rumah ni. Belakang rumah saya ni ada menara tangki air. Mula-mula saya pergi ke sana tu, saya terdengar suara budak perempuan. Kan nak katakan menangis tu tak juga. Dia macam berdengus macam tu. Berdengus. Tapi dengan nada perempuan lah. So saya ingatkan anak jiran sebelah. Saya tak ambil pot lagi. So kali kedua ni saya pergi keluar rumah, ke belakang rumah juga, dekat menara tangki air tu. Betul-betul suara tu dekat menara tangki air. Saya pun panggil mak ayah saya. Bila saya panggil mak ayah saya, diorang cakap pergilah naik tengok kok ada apa kan. Kita orang naik memang ada Ana dekat situ. Oh, kat tangki air Menara tu dah tak ada pun tangki air, cuma tempat kosong lah dalam tu. Tangki air dah turun ke bawah apa semua. Okey, faham. Okey, so dia duduk dekat dalam tu sambil baring tau, dengan mata tertutup. Memang kita orang panggil dia tak menyaut pun. Tapi mana datang suara tu? Dia dalam keadaan yang terbaring, mata tutup, tangan dia baring macam biasa, tangan dia meluncur ke bawah macam tu. Oh, okey, faham. So dia dalam dia keadaan macam, yang tak sedarkan diri lah. Tak sedarkan diri. Kita orang panggil dia tak menyaut. Bila saya nak angkat tu, bulu roma saya memang meremang naik gila lah time tu. Sebab saya tu seorang kat atas tu. Saya fikir, aduh apalah ya, nak jadi ni kan. Meremang pula, adalah seorang kat atas ni. So bila saya cakap tak boleh nak angkat, sebab bila saya nak angkat tu betul-betul berat gila adik saya. Masa tu dia umur 5 tahun. Okay, bila saya cakap dekat mak ayah saya, Mama, Ana ni tak boleh nak angkat. Cakap, ayah saya pun cakap, cuba azan tepi telinga dia. Bila saya azan, satu angin yang kuat tau meniup dekat telinga saya. Okay, saya pun teruskan lagi azan time tu. Azan. Bolehlah angkat. Still berat lah juga time tu. Bila angkat, kami bawa masuk dalam rumah. Time tu dalam 7 suku macam tu lah. Dia tak sedar diri lagi macam tu. Dalam pukul 8 macam tu, dia bangun. Dia menangis-nangis. Dia cakap takut. Adik takut, dia cakap macam tu. Okay, bila kita orang tanya, dia tak cakap apa pun. Tapi mata dia melilau tau. Dia macam perhatikan sesuatu dalam rumah tu. Maybe dia ada nampak something lah. Okay, start situ, kami baca Yasin, baca Quran sama-sama, solat sama-sama. So kami decide nak tidur sekali malam tu. Okay, kita orang tidur dekat bilik mak ayah saya. Okay, adik-adik saya tidur bawah, mak ayah saya tidur dekat atas katil saya, dekat sofa panjang tu. Nak jadikan cerita pula, dalam pukul 2-3 pagi macam tu, mak saya kejutkan saya. Long, bangun. Saya pun bangun lah. Lepas tu mak saya tanya, mana kunci kereta Saya pun dah kenapa 2-3 pagi tanya kunci kereta pula kan. Saya pun
tengah-tengah mamai time tu, rupanya 4 kereta dekat rumah ni alarm dia berbunyi. Oh. Tapi masa tu Irfan tak dengar alarm kita bunyi. Tak tengah mamai. Lepas tu bila mak saya cerita, saya dengar lah. Oh, Sebab okey okey. Lepas tu saya cakap lah, bukan ke mama dah simpan kan dalam laci apa semua. Dia cakap tak ada, hilang sekarang tu. Kereta ni tengah bunyi lagi. Memang aduh, haru lah malam tu. Dia memang tak berhenti bunyi lah. Tak berhenti bunyi 4 kereta. Okey. Bila benda tu still bunyi lagi, kereta tu still bunyi, kita orang cari lah, cari memang tak jumpa lagi. Dekat setengah jam jugalah cari. Bila cari tu, ayah saya ni nak pergi ambil phone dalam bilik dia ni, nak call jiran, kok ada pencuri ke apa, siapa masuk dalam rumah kan. Kok dia nampak phone ayah mak saya pula hilang. Phone pula hilang. Okay. Tapi nasib baiklah phone saya tak hilang sebab saya simpan dalam poket time tu. So bila saya call memang tak dapat sebab phone tu dah off. Okey. Saya tak tahu dah macam mana masa kita orang cari tu. Mak saya pergi buka peti ais. Bila buka peti ais yang dekat freezer atas tu kan, dia letak phone mak ayah saya dekat simpan air batu, obat ais batu. Oh. Dia letak dalam tu. Bila kita orang ambil, phone tu dah memang off. Okey. Lepas tu ayah saya pula pergi ke belakang rumah. Dia pun buat benda sama je, buka peti air dekat freezer tu. Dia letak kunci kereta 44 tu dekat bekas ayam yang kita simpan dalam freezer tu kan. Dia letak dalam tu. Okey. Bila kami on phone tu, bila kami dah kuncikan kereta apa semua, bila kami nak on phone tu, bila on, kami nak cari nombor ustaz ataupun yang orang yang kami pernah berubat, semua hilang. Allah. Memang kita orang time tu, nak tunggu pagi memang lambat rasa. Memang malam tu malam paling panjang sekali lah. So kita orang pun contact lah dengan kawan-kawan apa semua, suruh minta ustaz datang apa semua. Tak ada siapa pun datang. Ustaz cakap ada seorang ni, kita orang call dia suruh datang. Dia cakap dia tak berani nak datang. Cakap benda tu kuat sangat. Macam mana dia boleh tahu yang benda tu kuat sangat? Sebab kita orang cerita dia masa tengah call tu, kita orang cakap benda tu kacau kami dari tadi hilang sampai ke kunci kereta apa semua kan. Lepas tu dia tanyalah, ni santau yang jadi siapa? Tanya bila kita orang cerita ni. Cakap okey, saya ambil masa dulu, dia nak berubat apa semua. Dia kata sebelum dia datang, so dia call kita orang. Dia cakap dia tak sanggup lah ambil yang ni, kata kuat sangat dia cakap. Dia tak berani. Okey. Dari situlah dia start sentuh family sampailah sekarang. Itu cerita yang kedua lah. Itu cerita yang tu sangkut paut dengan santau yang dihantar orang tadi pada ayah lah. Kemudian dia kacau keluarga pula. Yang kejadian kunci dengan handphone hilang tu tak lama selepas kejadian ayah muntah rambut tu ke macam mana? Ayah muntah rambut tu dalam bulan 3 macam tu lah. Okey. Yang handphone hilang ni? Pertengahan tahun 2016. Masa tu bulan puasa tak silap saya. Bulan puasa Bulan puasa. Nak dengar pun kita bila kita fikir balik cerita ni secara logik, dia memang macam kadang mengarut. Tapi betul. And bila kita dengar balik benda ni memang bukan calang-calang lah yang menghantar ni. Sebab gangguan yang diterima tu agak lain macam lah. Kalau kena dekat aku sendiri pun, tak tahu dah macam mana nak fikir. Tapi ada gangguan tu sampai sekarang ke? Sampai sekarang, tapi slow lah sikit sekarang.
Okey. Yang kejadian kat tangki air tu masa tu Irfan umur berapa? Dalam 16. 16. Kalau Irfan masa tu 16 tahun nak angkat adik yang umur 5 tahun rasanya tak ada masalah tau. Memang tak ada masalah. Macam mana beratnya tu? Masa tu Irfan naik seorang diri dan kemudian Irfan call mak ayah cakap tak boleh nak angkat sebab berat. Ya. Lain macam Berat cerita dia Irfan tu, ni. berat dia tu lain macam tau. Bila kita fikir balik, tak logik lah kita umur 16 nak angkat 5 tahun pun tak larat. Lain macam lah. Mungkin sebab Irfan orang Kelantan dan kebetulan dekat pula dengan Siam. Ya. Jadi mungkin ramai pengamal-pengamal ilmu hitam yang gunakan hikmat kat seberang sana kot. Okey. Ya. Okey Irfan, mungkin ada kisah yang ketiga boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar kat sana. Okey. Kisah yang ketiga ni, hari yang dia start mengacau tu, yang dia sorok kunci apa semua tu, dia berterusan selama 3 hari. Tapi dengan cara-cara lain lah. Keesokan harinya, bila waktu dekat-dekat maghrib, dekat-dekat senja, rumah kita orang tiba-tiba bau asap colok yang Cina buat sembahyang. Okey. Kita orang tak ada letak ubat nyamuk ke apa, tak pernah pun. Asap tu tiba-tiba bau yang kuat sangat. So kita orang ni, saya ambil air mawar yang ustaz bagi dekat saya. Sembur keliling rumah lah. Sembur keliling rumah. Bila saya nak azan, sebelum nak sembur tu kita orang kena azan dulu. Saya azan. Bila saya azan, tak sampai habis lagi azan saya tu, pasu yang menghadap, betul-betul menghadap depan muka saya ni, terbang. Nasib baik mak saya sempat tolak saya, kalau tidak memang menghadap muka lah pasu tu. Lain macam lah. Memang menghadap. Okey. Pasu tu terbang? Ya. Kita masa tu saya dekat ruang meja makan yang panjang. So saya dekat kerusi tu, kerusi yang kalau meja panjang kan mesti ada 3, 1 kan. Saya dekat yang kerusi yang 1. Okey. So pasu bunga tu betul-betul tengah meja tu. Bila saya azan, azan tak sampai habis pun, saya memang tiba-tiba telinga saya berdesing. Tapi saya teruskan, saya tak buka mata pun tengok. Lepas tu tiba-tiba mak saya tolak saya, pasu tu terbang depan muka saya. Nasib baiklah tak kena. Adik-adik saya ada je kat belakang saya. Dia tak kena diorang juga. Memang pecah lah pasu tu. Diorang benda tu marah kot. Betul. Okay. Bila saya azan, sudah azan tu, saya nak pergi sembur air ni kan, keliling rumah. Bila saya sembur tu, bila saya masuk bilik ayah saya, bilik ayah saya ni dia punya aura lain macam bro. Memang saya tak berani nak masuk bilik tu sampai sekarang. Irfan boleh rasa something yang lain lah masa masuk bilik ayah tu. Startnya ayah saya kena sentak. Dia punya aura tu, kalau orang lain masuk memang rasa lah. Okay. Bila saya masuk, saya dah meremang lah sebab dia tak boleh ramai dalam bilik tu. Dia kena seorang yang azan, lepas tu saya yang sembur. Tu masa saya seorang sembur. Bila saya azan pula dalam bilik tu, lepas saya azan, saya nak sembur, dekat langsir ada makhluk wanita. Dekat langsir ada makhluk wanita di sebalik langsir? Bukan di sebalik langsir. Dia betul-betul menghadap saya. Jadi Irfan memang jelas nampak? Memang nampak. Dia bukan berbulu apa tau. Dia macam satu jubah hitam. Muka dia memang tak nampak, hitam sangat muka dia. Memang dia pandang dekat saya je time tu. Saya, ya Allah, ni first time saya nampak benda Allah tu.
Okey. Time tu bila saya nak sembuh tu, Tuhan saja yang tahu, memang getar gila pak. Okey, faham. Okay. Bila saya sembuh tu, benda tu berdengus. Macam marah tau. Fan. Bunyi macam tu. Aku yang meremang ni. Aduh, okey teruskan. Bila dia berdengus tu, satu objek yang berat jatuh dekat atas bumbung tau. Tiba-tiba blackout. Bila blackout tu saya terpotong lah. Taklah sembuh tak sembuh pun. Saya keluar terus bilik tu. Saya pun pergi tengok dekat ayah saya, kot dia hilang lagi ke apa kan. Time tu kita orang duduk sekali apa semua. Pintu, bila saya keluar daripada pintu bilik tu, saya duduk sekali. Pintu tak tutup pun pintu tu. Pintu tu tutup dengan sendiri, dengan kuat. Tutup. Bila benda tu tutup, kita orang pun peluk lah sekali, satu family peluk. Istighfar apa semua. Pintu depan rumah tu berkocak dengan kuat sekali. Kocak pintu tu sampai frame pintu kayu tu sampai terpopak tu. Okey. Adik-adik ni dah menangis lah. So saya pun pergilah buka motherboard yang switch elektrik tu kan. So saya on. Elok je hidup. Nak katakan blackout, betul-betul blackout, nak kalau kita hidupkan memang tak hidup lah kan. Dia tendang lah. Dia tendang. Bila saya on, elok je hidup. Okay. Bila lepasnya dia kocak pintu, sebelum tu ayah saya ni dah pernah pergi buat fisio lah, sebab dah saraf dia dah tak elok lah, sebab dia pernah campak sana sini kan. Kita orang ni pernah beli dia satu wheelchair seroda tu, letak dalam bilik tu, letak dalam bilik ayah saya. Pintu tu terbuka sendiri. Buka. Elok je dia buka. Kerusi tu jalan sendiri. Kerusi tu berjalan sendiri Ya, menuju ke dapur. Dari bilik. Dari bilik menuju ke dapur. Tapi kalau logiknya kan, kalau tak ada siapa yang duduk dekat kerusi tu, dia punya seat takkan lengkuk kan, takkan bengkok gitu kan. Ni memang ada orang duduk. Memang ayah nampak ada kesan duduk. Ya, ayah saya nampak tengok. Dia nampak ada orang duduk. Aku sebenarnya dah 2-3 kali meremang ni tau. Kau ni cerita ni boleh tahan juga tau. Okay. Bila sampainya wheelchair dekat dapur, kita orang ni memang semua terdiam lah. Adik perempuan saya dengan mak saya memang menangis time tu. Ayah saya, dia dah lemah. Cuma tu family tu berharapkan dekat saya je lah. Saya pergi dekat wheelchair tu, ya Allah, memang meremang sangat lah bulu bomba time tu. Bila saya pegang wheelchair tu, nak undurkan balik, memang macam ada orang duduk tau. Okey. Bila saya macam tarik 2-3 kali, baru dia ringan. Lepas pada saya simpan balik wheelchair tu, saya tak simpan dah dalam bilik. Dia buat main ke apa kan, saya simpan dalam store lah. Okay. Lepas pada tu, ayah saya pun cerita, dia cakap ada seorang makcik ni duduk dekat wheelchair dia. Ayah nampak makcik lah tu pandang je dekat ayah saya. Dia. Ayah saya nampak. Aku tengok aku meremang lagi. Okay. Kita orang fikir lagi sekali lah malam ni. Rasa panjang je. Lepas tu, bila tengah malam, kita orang tidur sekali lagi bersama kat bilik mak ayah saya juga. Dalam pukul 1 lebih macam tu, pintu bilik ni dah kunci tau, kita orang kunci apa semua. Ayah saya hilang. Okey, bagaimana? Kita orang elok je tidur. Lepas tu mak saya kejutkan saya pukul 1 lebih macam tu lah. Pintu ni dah kunci tau. Pintu dah kunci dari dalam. So mak saya tengok ayah saya tak ada. Mula tu dia tak ambil pot sangat, ingatkan dalam bilik air, sebab lampu bilik air kita orang buka, tak nak bagi gelap sangat kan.
tunggu. Mak saya ni pergi ke tandas tu. Dan bilik air tak ada orang tu. Mak saya kejutkan saya. Papa mana? Tadi tu tidur situ. Dalam bilik air kot, saya cakap. Tak ada, dia cakap. Sudah satu hal pula malam tu. Mana pergi pula ayah saya kan. So saya buka pintu tu. Rumah kita ada 4 bilik. Dia pergi check setiap bilik. Bilik yang keempat last ni kan, dia pergi check pintu tu terkunci. Kita orang tak pernah kunci pun bilik tu. Okay. Bila kita orang nak cari kunci, memang tak jumpa lah sebab tak pernah kunci kan. Tak jumpa lah kunci bilik tu. So saya tendang. Saya tendang sampai terbuka pintu tu. Ayah saya terbaring tau. Dia macam mana, bukan terbaring dari belakang, macam dada dia ke bawah terbaring. Meniarap? Meniarap macam tu. Badan dia penuh dengan cakar tau. Penuh dengan cakar. Baju dia bau hangit sangat-sangat. Bau kesan bakar. Ayah tak sedar? Ya, tak sedar. Bila kita orang buka baju dia apa semua, memang ada kesan cakar. Ada 3 kuku besar jugalah. 3 garis dari belakang tu. Lepas tu saya tanya dia pagi tu, dia cakap dia tak tahu, tiba-tiba dia ada kat bilik tu. Dia macam ada satu bisikan tepi telinga dia. Bila dia buka mata tu, tengok dia dekat bilik lain dah time tu. Okey. Bisikan bila tu dia dekat bilik lain, dia beritahu tak apa yang dibisiknya? Tak, dia cakap benda tu macam suara Tok Sami tengah semayang. Okey. Dia macam tak dengar sangat lah, tapi macam hari selalu si suara tu macam Tok Sami tengah semayang. Okey. Bila dia dah masuk dalam bilik lain tu, dia cakap dia dah panggil dah kita orang. Kuat sangat dia cakap. Kita orang tak dengar. Maybe ataupun benda tu tak bagi kita orang dengar ke apa kan. Cakap ada makhluk wanita yang sama juga macam bilik mula saya jumpa tu. Campak dia dekat almari. Kan dia still baring dekat bilik tu kan, bilik ayah saya. Bila dia buka mata, dia still baring dekat bilik adik saya tu, bilik lain tu. Baring dekat atas katil juga. Bila dia buka mata dekat bilik tu, dia tengok satu lembaga hitam ni, berjubah juga. Tarik dia, campak dia ke almari adik saya. Memang pecah lah almari time tu. Kuat lah dia campak. Memang kuat. Itu sebab saraf-saraf dia dah rosak. Disebabkan kejadian-kejadian macam ni menyebabkan saraf ayah tu rosak. Okay. Bila dah dia campak, dia tarik pula ke depan sikit. Cakar pula. Dia cakap benda tu berdengus kuat sangat, macam dia marah. Dalam masa yang sama juga, bau colok tu kuat sangat. Pagi tu bila kita orang sapu dengan minyak, memang sakit lah dia cakap. Dia terbaring dekat seminggu juga lah dia baring. Sebab dia kena campak kan. So masa seminggu tu ada minta macam-macam pertolongan lah pada ustaz, bawa pergi klinik semua bawa pergi klinik, doktor tak cakap apa pun. Saya cakap tak ada sakit apa. Doktor cakap tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Bila adalah kita orang ni pergi satu klinik lah. Kita orang, doktor ni rapat lah dengan kita orang. Bila kita orang cerita sebut sedikit benda ni, dia bagi tahu dekat kita orang, menarik cerita awak ni, boleh ke saya pergi rumah awak? Dia macam berli tau. Dia tak percaya lah. Macam percaya tak percaya. Tu Melayu ke apa tu? Melayu. Kau jangan weh. Aku jumpa memang tombok macam kau. Kau boleh pilih-pilih orang pula. Orang cakap betul-betul. Sebab bila siap pergi KPJ,
hospital Putrajaya pun dah pergi buat CT scan, tak ada apa pun. Just boleh detectnya saraf je yang rosak. Okay. So ada cerita lagi kan? Ada banyak lagi. Kita nak simpankan untuk part tu, boleh Fan? Boleh. Sebab cerita Irfan ni buatkan aku sendiri sebenarnya kan, aku ada satu skeptikal yang sebenarnya aku tak percaya sangat yang barang terbang-terbang ni tau. Sebab bukannya tak ada rakaman viral yang barang terbang tercampak, tapi bagi aku mungkin benda tu dibuat-buat untuk nak viral. Tapi kalau kita fikir balik daripada orang yang mengalami sendiri, benda tu mungkin betul. Mungkin orang yang cakap fake tu tak merasai keadaan yang telah dialami orang yang terkena gangguan macam ni lah. So sebenarnya aku agak kesian kepada Irfan dan keluarga dia, sebab gangguan yang diorang terima ni bukan gangguan biasa. Kalau aku sendiri mungkin aku pun tak tahu kuat tak aku nak terima dugaan yang macam ni. So aku agak sebenarnya bangga lah dengan Irfan sebab dia sanggup nak kongsi and kuat tabah menjalani benda-benda yang dia terkena ni. So gangguan ni Irfan, adakah sampai hari ni pun masih lagi terkena kat family? Buat masa sekarang dia ada, cuma slow sikit. Sekarang dia tak sentuh family lah, cuma ada kelibat budak-budak semua gitu lah. Okay, untuk kalau keadaan ayah sekarang macam mana? Dia boleh berjalan. Bila dia betul-betul sakit, dia start sakit dekat bahagian tekak dia. Dia nak menelan, macam itulah. Dia start muntah apa semua, dia tak boleh menelan. So sekarang dia dah tak bekerja lah? Tak bekerja, dah resign. So Irfan, aku ucapkan semoga tabahlah. Kita jangan lemah, sebab benda-benda ni kita bila lemah dia akan lagi kuat ganggu kita. Ya, betul. So sebelum kita tamatkan, ada tak apa-apa pesanan yang boleh sampaikan kepada penonton-penonton kat luar sana? Sananya sinilah, yang mana ada dekat luar sana, kepada orang yang hasad dengki apa semua tu. Hasad dengki ni normal, tapi jangan memudaratkan orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Dia betul lah, dia jealous ni kita tak boleh nak lari, tapi sepatutnya kita ambil peluang benda tu untuk wujudkan persaingan yang sihat lah. Tipu lah kalau tak ada jealous sikit pun kan. Tapi macam Irfan cakap, kita janganlah sampai nak mudaratkan orang, atau kita sebenarnya sendiri tak boleh terima hakikat. Jadi benda tu sebenarnya tak elok lah. So bila benda macam tu terjadi, benda ni sebabnya antaranya tak ada ilmu kan? And sebenarnya tak ada iman dah dalam diri tu. Bila jadi benda ni, dia ibaratkan mensyirikkan Tuhan lah. Hukum mensyirikkan Tuhan ni tak diampunkan Tuhan guys. So berhati-hati bila membuat satu keputusan. So sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk dapatkan sambungan cerita pada Irfan part tu. Boleh Irfan Boleh. Kalau nak boleh tulis kat ruangan komen. Okay. And jangan lupa juga doakan untuk Hafiz supaya cepat sembuh. And korang boleh nampak macam biasa, bukan aku seorang, patutnya aku ada partner. Okay. Jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum.